Warahmatullahi wabarakatuh pada Ustaz yang bersama dengan kita pada malam ini dan kepada semua sahabat-sahabat yang berkesempatan. Jadi mungkin kita boleh maklum dalam grup kita dah mulakan kuliah kita. Jadi pada malam ini kita telah pun berada di Ustaz ya. Lagi 2 hari, 3 hari lagi kita akan sampai kepada pertengahan Syakban, 15 Syakban. Jadi nanti selepas dalam kuliah hadis kita pada malam ini, kita akan sambung pada siri pertama, niat dalam amalan yang kita tak habis lagi ya Ustaz. Dan mungkin ada sedikit lah boleh Ustaz kupas sedikit tentang Nisfu Syakban. Moga sama-sama kita dapat manfaatnya dan sama-sama kita belajar mana hadis yang sahih, hadis yang dhaif dan sebagainya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkanlah kelas kuliah kita kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Pertama sekali, saya nak confirmkan suara saya okey ke? Jelas, jelas sang hari ni. Okey, alhamdulillah. So, Alhamdulillah. hari ni insya-Allah kita sambung kita punya kuliah kita lagi. Dan hari ini Alhamdulillah kita berada pada bulan Syaban. Saya pernah cerita hari itu, antara kelebihan bulan-bulan ni, ibu-ibu semua, antara kelebihan bulan yang kita tengah duduk ini sebenarnya banyak. Hari itu kita cerita pasal bulan Rejab. Yang ini kita cerita pasal bulan Syaban. Apa sebenarnya lebih bulan Syaban ini? Satu hadis Nabi SAW yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha, dia melihat Nabi SAW dia berpuasa sangat banyak pada bulan Syaban. Bulan lain Nabi tak puasa sebanyak itu. Bulan Syakban Nabi banyak puasa. Maka Aisyah ni dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya tengok tuan sangat suka puasa bulan Syakban ni. Bulan lain tak adalah banyak sangat, tapi bulan ni macam frequent, very frequent. Dia sangat-sangat banyak puasa bulan Syakban ni." Maka Aisyah tanya, "Kenapa Rasulullah? Bulan ni special case pasal apa?" Maka Nabi pun sebut ada dua sebab. Pertama Nabi sebut, itulah dia satu bulan Syakban itu yang sangat-sangat terlalu dilupakan oleh orang. Bulan yang orang tak perasan. Kenapa orang tak perasan? Kerana dia diapit ataupun dia dikepung oleh 2 bulan. Sebelumnya Rejab, selepasnya Ramadan. Orang berpusu-pusu cerita pasal Rejab, orang bersedia nak masuk Ramadan. Maka Syakban itu duduk tengah-tengah. Nabi kata itu sebabnya. Kenapa Nabi kata bulan itu sangat-sangat special. Dan kedua, kenapakah Nabi ini kata nak kata bulan ini special? Bukan sebab dia duduk tengah-tengah tu. Nabi kata, dan di dalam bulan itu ada satu hari di mana amalan manusia itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada satu hari di mana amalan manusia ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham dulu. Berapa kali amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setahun? Okey, ulama membahaskan kita punya amalan ini hari-hari ada malaikat yang tukar ganti. Ini satu. Satu benda yang kita kena tahu, setiap hari kita ada malaikat yang bershift menjaga kita. Shift malaikat ni ada dua. Satu, malaikat itu shiftnya waktu siang dan satu lagi waktu malam. Sekejap ya, saya confirmkan ada satu student saya ni. Tiba-tiba pula mesej malam. Terkejut saya. Mohon maaf sangat-sangat. Sekejap ya. Okey. Okey. So, dalam hadis tu Nabi sebut, sesungguhnya malaikat ini dia ada shift. Ini kerja malaikat yang hari-hari. Sebab itu kalau kita sebut malaikat yang jaga kiri kanan kita ni, kita sebut nama dia apa? Raqib dan Atid kan. Sebenarnya Raqib dan Atid, Raqib kataan dia Ra, Qaf, Ya, Ba, Raqib. Atid, Ain, Ta, Ya, Dal, Atid. Ulama mentafsirkan sebenarnya itu bukan nama dia, itu sifat dia. Nama nama benda tu adalah sifatnya. Dia tu adalah sifat. So sekejap Banyak pula soalan student saya ni. Hmm.
Salli ala Muhammad. Okey. Okey. So, malaikat itu, Rakib dan Atid ini, dia adalah bukan namanya, dia ada sifat dia. So membahaskan sebenarnya dia disebut dalam hadis itu Nabi SAW sebut bahawa yang malaikat ini dia bertukar ganti setiap masa. So bila dia tukar ganti subuh dan dia tukar ganti maghrib. So disebut dalam hadis itu malaikat ini dia akan tukar ganti subuh sekali, maghrib sekali. So shift malaikat yang jaga kita ni hari-hari ni ada dua shift. So malaikat maghrib malaikat siang bila dia ini habis shift waktu maghrib. Bila dia habis shift waktu maghrib dia naik ke langit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada malaikat ni, malaikat, tadi kamu tinggal hamba aku dia buat apa? Sedangkan Allah dah tahu dah kita buat apa. Tapi Allah sengaja tanya kepada malaikat. Maka malaikat pun kata, ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini aku tinggal dia tadi, dia sedang solat. Dia sedang ready-ready nak solat. Dia penat balik kerja tadi, ya Allah. Dia susah balik kerja tadi. Jam lagi, hujan lagi, segala jenis benda ada. Tapi dia sanggup berhenti tepi jalan, semayang dulu. Dia sanggup masuk rumah, dia semayang dulu. Walaupun dia penat, dia semayang dulu. Maka Allah pun announce nama kita kepada penduduk langit. Penduduk langit, dengar sini. Aku ada seorang hamba nama si Fulan binti si Fulan. Si Fulanah binti si Fulan. Dia ini orang baik sungguh. Dia semayang tak kenal, dia semayang tak ikut pun dia punya penat, tapi dia ikut perintah aku. Ni dia nama hamba aku ini. So benda yang sama juga dibuat kepada malaikat subuh. Malaikat yang jaga kita daripada maghrib tadi sehingga subuh nanti. Dia check out bila, dia clock out bila, dia clock out subuh nanti. So dia dah punch out dia punya card, dia naik Allah. Dia naik kepada Allah, maka Allah tanya, malaikat, tadi kau tinggal hamba aku, dia buat apa? Maka malaikat kata, ya Allah, aku tinggalkan dia dalam keadaan dia siap-siap nak sembahyang subuh pula. Walaupun penat, walaupun dia bangun itu letih, kaki sakit, badan sakit, segala benda sakit. Bangun juga tolak selimut. Ya Allah, dia bangun sembahyang subuh. Maka Allah sebut lagi sekali nama kita kepada penduduk langit. Dengar sini penduduk langit, aku ada seorang hamba, namanya sekian bin sekian, dia sembahyang juga subuh. Walaupun diri dia penat. Kerana dia ingat aku ini Tuhan dia. Maka penduduk langit kenallah kita hari-hari dengan nama kita. Sebab itulah orang-orang baik ini, penduduk langit duk tunggu-tunggu. Bila orang ni nak sampai? Bila dia meninggal? Sebab apa? Sebab orang baik ini namanya dah kena announce hari-hari. Nama dia sudah pun dikenali berhari-hari. Takkanlah orang langit tak nak tahu. Pastilah dia nak tahu. Ni hari-hari punya kes. Tetapi dalam setahun, ada sekali lagi amalan kita ni diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So buku kita itu, yang di amalan kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama bahaskan apa yang diangkat. Dia adalah takdir kita. Takdir itu yang diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah takdir? Takdir ni adalah ketentuan Allah kepada kita. Kita ada dua. Satu qada, satu qadar. Qada ini benda fix, tak boleh ubah. Contohnya, Allah tentukan kepada kita mati. Kita confirm mati umur 50. Macam mana adjust pun 50 juga. Macam manalah nak tolak tambah 50 juga. Tetapi yang Allah tidak tentukan bagaimana cara mati tu. Itu Allah biarkan dia dalam bentuk qadar. Dalam bentuk yang ditentukan dalam tempoh masa yang tertentu. Allah pastikan kita mati dalam keadaan waktu kita umur 50. Adakah Allah mengqadakkan kita beriman ketika mati? Tak. Allah mengqadarkan kita. So, boleh jadi mula-mula manusia itu hidupnya beriman. IC beriman, surat beranak beriman. Beriman ni maksudnya Islam lah. Masa tu di Islam lah. Tiba-tiba dia dah besar, dia bertukar pula. Sebab ada satu kisah dalam hadis Nabi SAW sebut, ada seorang manusia ini, dia beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidupnya. Sehinggalah hampir dia mati, jaraknya hanya tinggal sejengkal dari syurga. Sikit lagi nak masuk syurga ni. Kemudian dia meninggal. Tiba-tiba Allah kata, campak dia dalam neraka. Dia punya jarak sejengkal lagi nak masuk syurga, Allah suruh campak dia dalam neraka. Seorang lagi pula manusia, seumur hidup dia buat amalan dengan amalan ahli neraka. Sehingga dikira jarak dia dengan jarak neraka hanya sejengkal lagi.
Tiba-tiba bila dia meninggal, Allah kata, masukkan dia dalam syurga. Maka kita bertanya, apa benda yang dibuat oleh dua orang ini? Orang yang tadi beramal dengan amalan ahli syurga seumur hidup, hujung umurnya kufur pada Tuhan. Orang yang buat amalan ahli neraka, seumur hidup dia, hujung umurnya beriman pada Tuhan. Itu sudah cukup menggantikan kehidupan seseorang manusia itu. Jadi setiap tahun Allah angkat buku amalan kita ini untuk disusunkan semula kadar kita mengikut apa yang Allah tentukan untuk kita. Apa pasal tiap-tiap tahun nak kena adjust ni Ustaz? Apa pasal tiap-tiap tahun kena betul-betulkan ini? Sebab tiap-tiap tahun kita punya perangai kita, behavior kita, kita punya keimanan kita punya tahap penerimaan kita berbeza-beza. Maka disebabkan itulah Allah adjust setiap tahun untuk kita. Bayangkan kalau Allah tak adjust daripada hari pertama kita diciptakan. Zalimlah Tuhan tu. Kalau mula-mula kita diciptakan perangai kita dah begitu, tetapi Allah tidak adjust pun. Kata, minta maaf, yang ini memang dah final say. What you get, itulah dia sampai ke sudah. Tak, Allah ini maha baik, maha penyayang kepada hamba-Nya. Tiap-tiap tahun ada orang kata apa? Ada kita panggil dia review of kita punya KPI. Seperti mana kita hantar kita punya KPI untuk kerja, kita hantar buat itu ini, bos kita pun review, Tuhan juga review kita punya kehidupan kita every year. Bilakah benda itu berlaku? Ulama membahaskan itulah dia berlaku pada nisfu Sya'ban yang kita sedang tengok ini, yang kita sedang nak melalui ini. Maka bila benda itu berlaku, Nabi sebut, kita tengok balik hadis Nabi tadi ya. Nabi sebut kepada Aisyah, aku suka puasa sebab pada bulan ini bulan yang dilupakan manusia. Pada bulan ini ada satu hari di mana amalan kita diangkatkan. Nabi sambung hadis itu, dan aku sangat-sangat berharap ketika amalan aku diangkat, aku sedang berpuasa. Itulah sebabnya Nabi suka puasa. That is the only sebab Nabi sebut dia suka puasa. Sebab dia berharap sangat waktu amalan dia diangkat, dia sedang puasa. Itu sebabnya kenapa dia berpuasa. So, tuan-tuan, ibu ayah semua, ibu-ibu dan tuan-tuan perempuan yang berada dalam saya punya kelas hari ini, yang sempat bersama ini, apa yang kita kena buat bulan Syaban ini? Banyakkan puasa. Hadisnya sahih daripada Nabi SAW, dan Nabi sangat suka banyak berpuasa pada bulan Syaban. Ada satu hadis Nabi SAW dia sebut Nabi akan berhenti puasa selepas 15 hari bulan. Ada juga hadis tu. Maksudnya lepas 15 kita tak boleh puasa dah. Sebelum 15 puasa. Tadi kita dengar hadis saya sebut Nabi suka puasa bulan Syaban. Hadis kedua ni pula kata lepas 15 jangan puasa dah. Mana satu kita nak pakai? Jawapannya adalah pakai dua-dua. Macam mana nak pakai dua-dua? Ulama menyebut apakah konteks hadis pertama tadi? Hadis pertama yang saya sebut Nabi suka berpuasa itu adalah memang hobi dia bulan Syaban dia banyak berpuasa. The next thing, kenapa hadis yang kedua itu, kenapa Nabi kata pula lepas 15 jangan puasa dah, cukup. Kenapa? Untuk membezakan orang antara bulan Rejab, Syaban dan Ramadan. Supaya kita ada gap untuk kita ini ready berpuasa. Bayangkan kita ini seorang yang frequent puasa. Setiap bulan kita puasa, setiap masa kita puasa. Kita dengar pula hadis tadi, Nabi suka bulan Syaban berpuasa. Kita terus pulun daripada satu Syaban sampai 15 hari bulan. Kita puasa lagi. Berderet kita puasa. Ada dulu orang berpuasa berderet 3 bulan terus. Ada. Maka Nabi kata, kalau orang begini, dia tidak ada rehat untuk diri dia dan keluarga dia. Saya dulu tak faham, ibu ayah semua. Masa tu kecil lagi. Masa tu kita sekolah asrama. So, masa kita ini berpuasa, saya suka puasa 3 bulan terus. Rejab, Syakban, sampai Ramadan. Masa sekolah. Saya boarding school daripada form 1 sampai form 5. So, suka sangat puasa. So, bila saya dengar ada orang cerita, nanti kita akan menzalimi keluarga kita semua. Saya macam, tak ada pun. Saya okey je. Sebab saya makan kat dia orang makan. Saya tak sedar benda tu. Bila saya mula berkeluarga, saya baru sedar. Ada hari isteri saya nak makan kat luar. Ada hari anak saya nak makan juga. Ada hari kita nak sama-sama minum petang. Ada hari mak saya panggil nak birthday. Ada hari yang banyak ini. Tapi if kita mulakan dengan diri kita, kita kata, oh ini amalan, kita kena pegang dan semua ni. Maka hilanglah hak keluarga itu yang Nabi sebut. Ini satu sebab kenapa lepas 15 hari bulan tu Nabi kata stop dulu sekejap. Yang kedua, membezakan antara Syakban dan Ramadan. Takut orang duk ingat Syakban dan Ramadan tu sekaligus. So orang yang tak perasan
diingatkan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi masalah pula. So Nabi meletakkan benda itu sebagai satu boundaries kepada orang untuk tahu kenapa kita tak boleh puasa lepas 15, sebab itu. Tapi if Ustaz saya nak ikut hadis yang pertama tu, saya nak banyakkan puasa bulan Syaban, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Puasalah lepas 15 pun boleh puasa. Dengan syarat kita ini menjaga hak-hak lah. Lepas 15 itu janganlah sampai kita fixkan, wajibkan. Dan ada satu hari bulan Syaban yang haram kita berpuasa, iaitu hari Syak. Hari Syak itu adalah hari terakhir bulan Syaban. Yang itu kok mana pun nak sunat, puasa macam mana pun takkan dibenarkan. Melainkan puasa ganti. Kalaulah ibu-ibu semua ada hari yang tak dapat ganti puasa, dah kira-kira Alhamdulillah dah habis dah ganti semua puasa, tiba-tiba check balik kalender, Allah tertinggal satu hari. And the day left hanyalah hari terakhir Syakban. Maka di situ wajib ataupun kita boleh berpuasa pada hari terakhir itu untuk kita ganti puasa tu. Selain daripada tu tak boleh. Tapi itulah dia bulan Syakban. Kalau saya nak ceritakan tentang bulan Syakban, kelebihan dia, ibu-ibu semua, itulah dia. Kelebihannya adalah bulan yang sangat-sangat istimewa. Bulan di mana buku amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepada kita satu benda yang sangat special, iaitu Allah revise mula takdir kita. Maka sebab itulah kita ini duduk dalam bulan ini, bulan yang sangat mulia. Dan Nabi berharap sangat dia berpuasa itu dalam keadaan buku amalan diangkat. Apa pasal nak kena puasa untuk mengharapkan buku amalan diangkat? Sebab bila kita berpuasa ini, kita punya amalan kecil pun Tuhan terima. Sikit pun Tuhan terima. Nabi sebut dalam hadis, sesiapa yang tidur kerana kepenatan berpuasa, dapat pahala. Punyalah detail sampai tidur pun dapat pahala tu. So Nabi nak sangat supaya masa dia berpuasa tu banyak pahala dia dapat, dan Allah catat amalan itu dengan sangat banyak di waktu itu. So itu kelebihan dia lah pada waktu kita berpuasa. So apakah amalan kita boleh buat pada bulan Syaban ini? Antara amalan yang sahihnya adalah puasa. Boleh tak kita nak baca surah Yasin 3 kali malam nisfu Syaban? Boleh baca, tak ada masalah. Kenapa? Kerana dia adalah amalan yang kita baca macam biasa. Tetapi adakah dia adalah sebahagian daripada yang Nabi buat? Tidak. Nabi tak buat benda itu. Tapi adakah berdosa kita baca nisfu Syaban? Tak berdosa. Apa yang berdosa? Kalau kita kata orang yang tak baca tu berdosa. Itu berdosa. Tapi kalau kita baca dan kita tak cakap pun, dia tak buat tak apalah. Dia sibuk nak buat macam mana. So sebab ada surau yang bagus saya perasan, dia buat malam ni kita akan baca untuk nisfu Syaban. Kita akan baca surah Yasin. Kita akan baca 3 kali. Kali pertama kita baca di sini, kali kedua tuan-tuan baca di rumah sebelum tidur, kali ketiga masa bangun tengah malam nanti. Yang dia ambil satu je sebenarnya. Dia suruh kita baca 9 kali, ikut kita punya masa. So dia sudah pun menggalakkan orang untuk bangun malam pun sebenarnya. Itu pun bagus juga. Tapi kalau ada seorang kata kita akan buat 3 kali berturut-turut, kita ada kemampuan, kita buat. Kita tak ada kemampuan, kita buat di rumah. Sebab dia bukanlah apa yang Nabi sebut, tetapi amalan itu tidaklah berdosa. Boleh sahaja dibuat. Sebab dia adalah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran setiap hurufnya dapat pahala, walaupun kita baca sikit. So, itu benda yang ada dalam bulan Syaban. So, saya cerita sikitlah pasal bulan Syaban. Cerita kita hari ini bukan pasal bulan Syaban. Cerita kita adalah pasal kita punya hadis. Perjalanan kita masih panjang. Ya, kita masih lagi pada perkataan yang pertama dalam hadis kita. Saya rasa saya dah buka slide kot. Nampak ke slide tu? Okay, nampak Ustaz. Okay, good. Okay. So, mari kita tengok. Hari itu kita berhenti dekat perkataan innamal a'malu binniyat. Kalau kita ingat, perkataan yang kita belajar hari itu adalah tentang amal. Mari kita buat sedikit revision. Amal ada berapa? Amal ini ada 3 jenis. Saya ulang balik. Ini kita bagi go through laju je. Amal ini ada 3 jenis. Mari saya laju ke sikit. Sebelum kita ambil dia punya cerita dia, kita baca lagi sekali hadis ni dengan kita tengok terjemahan dia. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Ini kita baca yang tadi. Okey. So terjemahan pun kita dah tengok hari tu. Kita tengah tengok perkataan amal. Okey. Kita sedang melihat perkataan amal. Hari tu kita cerita amal ini ada 3 jenis manusia boleh buat. Pertama dia buat kerana Allah, solid kerana Allah. Kedua dia buat kerana manusia. Ketiga dia buat secara hybrid, kerana Allah dan manusia sekali jalan. Maksudnya dalam satu amalan dia tu, dia buat kerana Allah punya, kerana manusia punya. Hari itu kita dah cerita, kalau kita buat sesuatu kerana Allah, manusia itu ada 3 tingkatan. Bila dia buat kerana Allah, dia ada 3 tingkatan. Pertama, dia buat kerana Allah tu sebab apa? Sebab kalau dia buat sebab takut, maka kepada Tuhan dia, kalau dia buat salah, maka itulah kita takut dengan Tuhan kita, maka kita buat amalan kerana kita takut dengan Tuhan. Ini level 1. Adakah berdosa? Tak, ini amalan yang sangat bagus. Tapi dia level 1. Level 2, kita ini adalah ibadah ataupun amalan orang yang berniaga. Dia adalah ibadah perniagaan ataupun orang berniaga. Kenapa? Sebab dia nak amalan dia tu dapat pahala. Ini level up sikit. Dia rasa dia nak amalan itu sebab Allah kata ada pahala. Dia naklah pahala tu. Adakah ini salah? Tak, ini betul. Sebab Allah sebut dalam Quran, banyak sangat ayat Quran cerita pasal perniagaan. Dan Allah cerita tentang Allah menjadikan hidup kita ini satu perniagaan. Allah sebut dalam surah As-Saf, kita dah baca hari itu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hendakkah kamu, aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada api neraka. Allah sebut spesifik tijarah. Tijarah dalam bahasa Arab dengan maksud perniagaan. Maka Allah sebut dalam ayat selepasnya itu, tu'minuna billahi, beriman dengan Allah. Itulah perniagaan Allah bagi tahu kepada manusia. Maksudnya if kita berniaga dengan Tuhan, kita beriman dengan dia, Allah akan bagi kita pulangan balik. Allah sebut lagi dalam bentuk perniagaan. Allah sebut dalam surah At-Taubah, kita baca hari itu, innallaha ashtara minal mu'minin. Allah sudah pun membeli daripada orang-orang beriman itu hati mereka dan jiwa mereka. Kalau Allah beli, Allah bayar dengan apa? Allah sebut bi anna lahumul jannah. Bayarannya adalah syurga. That is very clear cut. Allah sebut, aku beli ke engkau jiwa engkau, bayaran kau dapat syurga. Itu maksudnya orang, kalau kita kata saya sebenarnya buat ni ustaz sebab pahala dia banyak. Maksudnya benda tu tak salah. Itu benda tu tak salah. Benda tu normal, biasa. Itu adalah satu ibadah orang yang berniaga. Kitalah dia. Kitalah orang yang berniaga tu. Kita sedang berniaga dengan Tuhan dan itu adalah Tuhan sangat galakkan dan Tuhan sangat suka orang yang berniaga. Kalau ada soalan, ibu-ibu semua tanya, kalau tengah-tengah tu tak faham, tanya je. Ibadah yang ketiga adalah level yang paling up sekali lah. Level yang paling tinggi. Kenapa dia buat ibadah ini? Disebut hayaan. Kerana dia malu dengan Tuhan. Ini level paling up sekali. Dia buat amalan itu sebab dia malu dengan Tuhan. Apa yang dia malu? Dia malu dia hamba. Dia tak layak pun dapat semua nikmat itu. Dia malu dia hamba. Dia tak beri apa-apa pun dengan Tuhan. Tuhan still bagi dia. Dia malu dengan Tuhan. Dia tahu dosa dia banyak. Tuhan tak pernah hitung dan buat dia masalah. Itu malu dia dengan Tuhan. On that basis, dia buat amalan itu kerana malunya dia dengan Tuhan. Ini level paling tinggi. Adakah kita boleh sampai ke level ini? InsyaAllah biiznillah. Sebab apa? Sebab kita sentiasa rasa malu dengan diri kita kepada Tuhan. Sebab kita sentiasa rasa diri kita ini lemah di sisi Tuhan. Nabi SAW sentiasa merasa diri dia lemah di sisi Tuhan.
Disebut dalam satu hadis ketika mana Nabi SAW, kalau ibu-ibu semua ingat cerita pasal Isra' dan Mi'raj itu, mungkin ada ustaz-ustazah cerita dekat masjid dengan surau, sebelum Isra' dan Mi'raj itu Nabi ni dia pergi minta pertolongan untuk berdakwah di Taif. Bila dia pergi ke Taif, orang Taif tak suka dia. Orang Taif tak suka Nabi, orang Taif hambat Nabi keluar. Tempat yang diharapkan, negeri yang dia duduk itu, Taif itu dekat saja dengan Mekah. Dia mengharapkan orang ini faham apa yang dia rasa di Mekah. Tapi orang itu hambat dia keluar, dan lebih sadisnya, ketua kampung itu susun budak-budak di tepi jalan keluar kampung itu, baling batu kepada Nabi, hambat Nabi keluar. Disebut dalam hadis itu, Nabi sebut kepada Aisyah, aku lari keluar daripada Taif itu tanpa aku mengetahui mana aku nak pergi. Dia tidak ada arah nak pergi mana. Dia tak sedar pun dia melangkah ke mana. Dalam keadaan dia sendiri pun tak tahu nak pergi ke mana. Maka dia lari itu, dia keluar daripada situ dan dia berhenti sehinggalah dia sedar-sedar, dah sampai kat tepi satu gunung. Dia tak sedar pun. Baru dia sedar muka dia berdarah, kaki dia berdarah. Maka ketika itu Nabi berdoa dengan Tuhan dengan satu doa yang sangat popular. Disebut dalam doa itu, wahai Tuhan, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha penyayang kepada hamba-Nya, ilaika ashku dha'fa quwwati. Wahai Tuhan, mengaku aku ini merayu, aku ini mengadu kepada Engkau lemahnya kekuatanku. Padahal dialah manusia yang paling kuat. Dialah yang paling banyak berusaha. Lemahnya diri aku kepada Engkau, Tuhan. Aku mengadu kepada Engkau. Ashku dha'fa quwwati wa qillatu hilati. Dan betapa rendahnya, betapa sikitnya strategi aku dalam menyampaikan dakwah. Wa hawani 'alan nas. Dan betapa hinanya aku di mata manusia. Manusia tak pandang aku, Tuhan. Ya Rabbal Mustad'afin, wahai Tuhan, kepada segala orang yang ditindas. Nabi tanya kepada Tuhan, ila man takiluni, mana kau nak campak aku, Tuhan? Aku nak pergi mana sekarang? Ila ba'idin yatajahhamuni, adakah kepada orang jauh Taif ini yang dia sendiri hambat aku keluar? Au ila aduwin mallaktahu amri, ataupun kepada musuh yang duduk di bumi Mekah yang memang memegang hidup aku dan mati aku di sana. Apa yang Nabi buat di situ? Nabi sedang merayu, merasakan diri penuh malu, hina depan Tuhan. Itu level ibadah yang paling tinggi. Disebabkan Nabi berdoa itu, malaikat turun, malaikat Jibril turun daripada langit dan jumpa Nabi, dan malaikat Jibril kata, ini dia malaikat gunung. Allah mendengar doa engkau, wahai Rasulullah. Ini dia malaikat gunung. Malaikat gunung tu kata kepada Nabi, ya Rasulullah, sekiranya engkau ingin, aku boleh buat apa yang kau suruh. I'll do what you ask. Say it. Kalau kita kena pukul kau-kau punya, habis kita dihina oleh semua orang, tiba-tiba kita dapat akses penuh. Bagi tahu, buat je apa-apa, jangan risau. Dan malaikat tu bagi pula suggestion kat Nabi. Ya Rasulullah, kalau kau nak, aku ambil 2 bukit ni, aku hempap kat atas orang Taif ni. Settle masalah. Rasulullah sebut je nak. Kalau nak, I'll do it now. Kalau kita kena tu apa kita kata? Kita akan cakap kat malaikat, malaikat, jangan hempap 2. Hempap semua gunung atas muka bumi ni kat orang Taif tu. Biar lepeh terus semua sekali. Tapi tapi Nabi, dia tak ada perasaan macam kita tu. Yang rasa geram, rasa marah. Nabi kata, la, aku tak nak, Nabi kata. Aku berharap orang di dalam negeri itu satu hari nanti akan beriman. Ini level Nabi tu, dia punya tahap sayang dekat umat tu. Tapi Nabi tu, dia punya amalan dia tu macam mana? Amalan dia tu adalah amalan yang uh, Nabi ni dia malu kepada Tuhan. Dia bukan level-level biasa, dia level malu. So, habis cerita pasal amalan kerana Allah. Kemudian kita tahu pasal ada amalan kepada manusia. Yang ini kita dah cerita hari itu. Sekiranya amalan itu dibuat untuk mendapatkan manusia punya attention,
kita panggil dia riya. Kita buat sesuatu untuk dapatkan attention manusia. Namanya riya. Kita buat sesuatu untuk manusia ini tegur. Namanya riya. Kalau kita buat sesuatu kerana manusia terus, itu namanya syirik terus. Itu yang dinamakan syirik yang tidak ternampak oleh mata. Syirik yang jelas kita sembah berhala. Syirik yang tidak jelas ini kita ini tiba-tiba kita kata kita buat ni untuk orang, bukan kerana Tuhan. Jadi itu masalah lah. Okey, itu kerana manusia. Satu lagi adalah satu amalan yang dibuat oleh manusia, dia hybrid. Untuk Tuhan pun ya, untuk manusia pun ya. Contohnya dia semayang. Yang angkat takbir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bila dia semayang, dia jadi imam, tiba-tiba dia rasa dapat makmum. Maka dia pun bertukarlah dia punya bacaan dia yang dia niat itu sebenarnya dia nak baca qul huwallahu ahad tapi dia rasa macam takkan qul huwallahu aja, lebih-lebih sikit. Maka dia baca lebih lagi daripada tu. Daripada niat dia kerana Allah tadi, tiba-tiba dah bertukar kerana manusia. Itu namanya hybrid. Maka apa ulama kata untuk amalan yang begini? Ulama sebut, kebanyakan ulama sebut, aku harap sangat amalan tu tidak menjadi bocor. Sebab ada kemungkinan amalan itu Tuhan tak terima langsung pun. Sebab Tuhan tidak membenarkan dirinya disyirikkan oleh manusia, oleh makhluk. Mana boleh kita buat amalan separuh untuk Tuhan, separuh untuk manusia. Maka ulama pun tak berani nak kata benda itu terbatal ataupun tidak. Maka ulama kata aku berharap amalan itu tidak ditolak. Itu sahaja. So, habis cerita pasal amal. Mari kita tengok cerita pasal yang kedua. Apakah yang kedua? Sekejap, Lepas amal, ada niat. Ha, jauh perjalanan kita ni. Kita baru jumpa niat je. Ha, so, kalau ibu-ibu semua rasa nampak macam slow, ini adalah kita ini, orang kata apa, meletakkan sesuatu dalam hati kita. Kita ini qasdus syai'. Dalam bahasa Arab dikatakan qasdus syai'. Kita ini meletakkan sesuatu benda dalam hati kita untuk berbuat sesuatu. Syarat niat adalah niat, dia mestilah ada benda dalam hati dan kita buat. Itu maksud niat. Niat ini adalah benda yang terus dibuat. Contohnya, saya niat nak masak. Jadi saya pun dengan niat hati saya nak masak, saya terus pergi dapur untuk memasak. Itu namanya niat. Kalau kita bagi satu contoh lagi. Saya on the way balik kereta, on the way balik kerja tadi, saya kata rasa nak masak lah hari ni. Saya kata dalam diri saya. Saya balik rumah tak masak. Itu namanya azam. Sekiranya kita niat buat sesuatu tapi belum buat lagi, itu masih level azam, belum niat. Sekiranya kita buat sesuatu, kita niat sesuatu dan kita berusaha untuk buat tetapi gagal, itu niat. Tetapi kalau kita baru niat tapi tak buat apa pun. Contohnya tadi itulah, saya kata saya balik nak masak, saya pun balik je rumah, duduk dulu tengok TV semua. Last sekali saya kata, tak apalah, suruh Grab je lah masak. Saya pun Grab aja. Tak adalah pahala tadi nak masak tu. Jadi azam sahaja. So tu beza azam. Azam ini kita niat sesuatu tapi belum buat lagi. Niat ini dia sebelah dengan perbuatan. Dia mestilah bertepek dengan perbuatan itu. Niat saja buat. Sebab itulah bila kita solat, kita tak boleh niat kat rumah. Kita mesti siap, kita mesti niat masa nak angkat takbir tu. Mesti on the spot. Okay? So, sekejap Okay. So, kalau kita buat sesuatu, kita berniat dan kita buat, itu namanya benda yang betul, namanya niat. Tapi kalau kita buat bukan kerana kita buat dan kita tunggu, itu namanya azam. So sebab itu solat macam tadi saya sebut, kita akan niat ketika kita nak angkat takbir tu. Kita tak boleh niat ketika mana kita ini duduk di rumah nak solat lah. Lepas tu kita pun sampai angkat takbir. Bila niat? Tadi kat rumah lagi niat Oh tak boleh. Niat ni mestilah bertepatan dengan waktu itu. Tapi saya pernah dengar orang kata kalau kita daripada rumah memang dah niat nak solat,
sampai ke masjid, kita angkat takbir, sebenarnya kita dah solat tu. Sebenarnya bila kita angkat takbir tu pun, kita dah niat solat dah. Sebenarnya kita dah niat dah. Dalam masa angkat takbir tu, kita dah tahu dah kita nak sembahyang apa. Sebab tapi dalam mazhab Syafi'i, dia menekankan, mestilah cuba sedaya upaya untuk lafazkan niat itu. Dia ada beza. Satu niat dan lafaz niat. Niatnya di sini, di hati. Ha. Lafaz niat di mulut. Dalam solat, kita wajib niat. Kita sunnah lafaz niat. Dalam solat, kita wajib niat. Sunat lafaz niat. Dalam hati kita, bila kita angkat takbir itu, niat kita adalah, aku niat untuk semayang maghrib 3 rakaat. Itu memang dalam hati kita. Memang dalam hati kita. Bila kita angkat takbir, kita sebut usalli fardal maghribi 3 rakaatin. Itu lafaznya. Untuk mengkonfirmkan niat kita dalam hati itu. Sebab kadang-kadang kerja syaitan ini licik. Waktu kita angkat takbir kan, usalli fardal maghribi 3 rakaatin. Kerja syaitan, dia buat apa? Dia tahu dah kita ni nak sembahyang maghrib. Kita memang sembahyang maghrib. Apa kerja syaitan? Kerja syaitan kata kat kita apa tadi? Tadi kau sebut isyak lah. Itu kerja syaitan. Sedangkan lafaz niat tak kacau apa-apa. Niat tu yang kita confirm. Lepas tu kita pun duk fikir, tapi ni waktu maghrib, dah confirm lah sebenarnya niat kita tu. Tapi kerja syaitan, dia kata, tapi kau lafaz isyak. Batal sebenarnya. Tak ada. Sebab benda tu sunat. Dia tak ada apa-apa pun. So itu beza dia. Okay? Ha. So kalaulah kita berniat dan benda ni selalu terjadi. Kita angkat takbir, tadi semayang apa tadi? Kita terlupa. So sebab itulah pentingnya niat. Okey? Habis cerita pasal niat. Dan niat ni contohnya banyak. Niat ini dia membezakan sesuatu adat dan ibadah. Kita duduk di masjid, duduk saja-saja untuk berehat. Itu namanya duduk. Tapi kalau kita niat duduk di masjid, kita masuk saja, kita niat. Nawaitul i'tikaf. Aku berniat i'tikaf kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk itu terus dapat pahala. Kita tertidur dalam tu dapat pahala. Tapi kalau kita masuk tanpa niat i'tikaf, masuk saja, duduk je. Dan kita tak ada niat pun. Tak ada niat pun nak i'tikaf ni, duduk je. Kita tak dapatlah pahala apa-apa pun i'tikaf tu. Tak dapatlah pahala duduk dalam masjid. Kita hanya dapat keselesaan duduk. Ini penting niat itu. Sama juga macam orang basuh badan. Kita mandi. Hari Jumaat besok kan, kita mandi. Kita saja mandi. Kita mandi pagi. Memang pagi-pagi kita mandi. Kita pun mandi macam biasa. Habis pergi kerja. Orang tanya, mandi tak? Mandi. Tapi kalau hari Jumaat bangun pagi, kita mandi. Ya Allah, hari ni hari Jumaat. Sunnah Nabi itu adalah mandi. Pada waktu pagi itu, maka aku ambil sunnah itu, ya Allah. Dalam hati kita, kita pun curah air, buka shower, mandi dengan niat sunat Jumaat. Beza ke air itu? Sama. Air itu tetap sejuk. Air itu tetap air biasa. Kecuali kalau tempat kita tu, air tu warna orange, kuning, biru semualah. Beza-beza lah. Tapi airnya still air. So, apa bezanya? Niat itu. Maka, apa yang kita mandi itu, dapat pahala apa yang kita niatkan itu. Itu maksud niat itu. So, itu membezakan apa yang kita buat. Sama juga contoh, kita solat 4 rakaat. Ada seorang, kita pergi ke masjid, kita semayang, kita angkat takbir, solat 4 rakaat. Allahu Akbar. Kita semayang. Kita tengok orang tu, dia semayang isyak ni, kita kata. Habis saja semayang, kita tanya dia, awak semayang apa tadi? Saya semayang tarawih. Bulan Ramadan kan, orang bulan Ramadan kita semayang tarawih pun ada, semayang isyak pun ada. Lepas tu kita tengok, bagus awak semayang isyak ni. Tak, saya semayang tarawih tadi. Semayang tarawih 4 rakaat sama? Sama. Bagi salam sama? Sama. Apa bezanya? Niat. Itu bezanya. Kalau dia semayang isyak jadi wajib. Kalau dia semayang tarawih jadi sunat. Itu beza sesuatu tu. So itu maksud niat itu. Niat itu adalah sesuatu benda yang kita buat mestilah berdekat dengan amal itu. Tak boleh jauh. If kita niat sesuatu dan amalan itu jauh, namanya azam. Sekiranya kita niat dan kita terus buat, namanya niat. Dan kita dapat pahala kerana itu. Okey, habis cerita pasal niat.
Boleh saya teruskan lagi? Ke ada pendarahan otak dah berlaku? Okey. Belum lagi Ustaz. Boleh Okey, teruskan. boleh saya rasa masih awal lagi ni, belum lagi. Kita baru nak masuk aje. Okey. Dan Nabi sebut lagi, likulli mri'in ma nawa wa innama likulli mri'in ma nawa. Kita tengok perkataan hadis ni Dalam hadis ini kalau kita perasan disebut, kita patah balik, saya tunjuk hadis ni. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan dengan niatnya. Yang kedua, wa innama likulli mri'in ma nawa. Dan setiap orang adalah berdasarkan apa yang diniatkan. Dalam bahasa Melayu, kita rasa macam bendanya sama. Sesungguhnya setiap amalan mestilah dengan niat, okey. Dan sesungguhnya setiap orang apa yang diniatkan tu itulah dia dibuat. Kita macam betul lah tu. Samalah dua-dua. Mari kita tengok sebenarnya apa beza perkataan ni dalam bahasa Arab sebenarnya. Yang pertama tadi tu Nabi sebut sesungguhnya setiap amalan manusia itu bergantung kepada niatnya sendiri. Okey, settle. Yang kedua Nabi sebut likul hanya dipersoalkan dengan apa yang diniatkan sahaja. Itu bezanya. Poin yang ini disebut bahawa sesungguhnya setiap manusia hanya akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dia niatkan sahaja. Yang dia tak niatkan, Allah tidak akan tanya kepada dia langsung. Ini hebatnya nak cerita amalan manusia ini. Dan hebatnya power of niat. The power of niat ni benda yang sangat mahal. Dalam satu hadis Nabi yang lain, Nabi sebut, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada malaikat, wahai malaikat, sekiranya seorang hamba aku berniat melakukan satu amal baik dan dia belum lagi membuatnya, maka tuliskan bagi dia satu amalan baik. Wahai malaikat, sekiranya hamba-Ku berniat melakukan amalan baik dan dia buat amalan itu. Yang pertama tadi baru niat tak buat. Yang kedua ini dia niat dan dia buat. Maka Allah sebut, tuliskan kepada dia 10 kali ganda amalan itu. Allah sambung lagi, wahai malaikat, sekiranya hamba-Ku berniat untuk berbuat amalan buruk, jangan tulis pada dia apa-apa pun. Itu arahan Tuhan. Allah sebut lagi, wahai malaikat, sekiranya hamba-Ku berniat melakukan perkara buruk dan dia ini buat perkara buruk itu, tuliskan kepada dia satu catatan dosa. Buat amal baik dapat 10, buat dosa kira 1. Maka Allah nak cerita kepada manusia, apa yang dia buat itu yang Tuhan kira. Apa yang dia niat itu Tuhan kira. Permulaan amalan kita dikira oleh Tuhan dari niatnya, bukan dari amalnya. Ini beza dengan apa yang manusia nilai. Bayangkanlah, kalau kita ini berniat nak sedekah, ataupun kita ini niat nak buat baik kepada manusia. Manusia itu tak tahu niat dalam hati kita. Selagi mana kita tak bagi benda itu kepada manusia itu tidak akan terima kasih, tidak akan sebut, tidak akan cakap apa-apa. Sebab dia tak tahu pun kita niat. Even dia tahu sekalipun. Contohnya lah, saya pergi kepada orang, saya kata kat dia, saya niat nak bagi awak bantuan. Orang tu bertanya, terima kasih lah, mana bantuannya? Itulah saya baru niat. Orang tu kata, awak balik dululah, lepas awak dah dapat, awak cerita kat saya. Sebab apa? Sebab manusia, dia menunggu apa yang dia nak dapat. Tuhan tak begitu. Tuhan kata, kamu niat, belum buat lagi, aku bagi dah. Ini yang Tuhan nak cerita, wa innama likulli mri'in ma nawa. Apa yang kamu niat, daripada niat tu Tuhan dah bagi. Sebelum niat, tak adalah cerita. Tapi kamu dah niat, Tuhan tu bagi. Belum buat lagi. Niat baru dah dapat pahala. Dan daripada perkataan ini juga, kita sedar bahawa manusia hanya dipersoalkan dengan apa yang dia niat. Bukan daripada apa yang orang lain niat. Sebab itulah dalam banyak hadis Nabi, dalam banyak ayat Quran, Allah sebut, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi setiap manusia itu melainkan apa yang dia buat sahaja. Apa yang orang lain buat, dia tidak akan kena. Ini membuktikan
Kebanyakan benda-benda yang kita selalu dengar. Ingat ayah-ayah dosa anak awak tanggung. Ingat sikit. Ingat ibu-ibu dosa anak awak tanggung lagi. Maka ini tidak terpakai ya. Apakah yang kita tanggung? Kita menanggung dosa sekiranya kita tidak mendidik anak kita. Sekiranya kita tidak membimbing anak kita. Sekiranya kita tidak menasihati anak kita. Sekiranya itu kita tidak buat, kita kena jawab dengan Tuhan. Tapi sekiranya anak kita melakukan dosa, dengan kita sudah pun menasihatinya, mencuba mengingatkan dia, dia masih lakukan dosa, jauh tersimpang daripada kebaikan, sedangkan nasihat sudah diberi, segala jenis bentuk cara mendidik sudah diberi, tapi anak still terpesong. Na'udzubillahi min zalik, anak itu kufur pada Tuhan. Maka adakah kita dipertanggungjawabkan dengan benda itu? Tidak sama sekali. Sebab apa yang kita buat itu berdasarkan kita sahaja, bukan kepada orang lain. Kalaulah kiraan anak derhaka itu dikira daripada ibu bapanya, kerana ibu bapanya itu yang jahat, maka Nabi Nuh alaihi salam tidak akan masuk ke syurga Allah. Kerana anaknya kufur pada Allah. Dan Luqman Al-Hakim yang kita selalu sebut antara teknik parenting yang bagus daripada Luqman. Luqman itu pada riwayat yang sahih anaknya kufur pada Tuhan. Luqman juga namanya tidak akan disebut oleh Allah dalam Quran. Nak membuktikan wa innama likulli mri'in ma nawa. Apa yang kita niat kita buat itu yang kita tanggung. Kita tidak akan dipersoal oleh orang lain punya dosa. Orang lain punya benda, orang lain punya masalah. Sekiranya dia buat dosa dengan Tuhan, kalau dia buat dosa dengan kita, kita kena tanyalah. Ha, kalau kita, contohnya, ada satu kes, saya pernah habis kuliah, dia kata, Ustaz, saya takkan maafkan orang itu. Minta maaf lah saya cakap. Ustaz, ceritalah kat saya macam mana pun. Saya takkan maafkan dia, biar dia merangkak jumpa saya kat akhirat nanti. Itu statement dia yang disebut depan saya. Saya pun fikir macam mana nak nolong makcik ni. Saya kata makcik, tak salah makcik. Itu hak makcik. Makcik nak suruh dia merangkak ke akhirat, nak hak makcik. Dia dah buat makcik terseksa, itu hak makcik. Tapi makcik kena faham. Sekiranya makcik tunaikan makcik, Sangkut Ustaz. nak masuk syurga. On the way nak masuk pintu dah. Tiba-tiba makcik punya entry, nak masuk tiket kena block. Apa pasal? Sebab ada orang nak jumpa. Makcik pula minta orang tu datang merangkak. Berapa tahun makcik nak nunggu orang tu masuk makcik? Berapa lama makcik nak tunggu dia nak jumpa makcik? Oi lama makcik, susah tu. Nasib baik makcik minta dia merangkak. Kalau makcik minta dia berjalan mengesot, berapa tahun lagi makcik nak nunggu dia? So sebab itu pentingnya amalan kita ini, niat kita ini, apa yang kita niat itu kita dapat. Tuhan beri dengan seadil-adilnya. So pastikan apa yang kita niat itu wa innama likulli mri'in ma nawa. Dan setiap ibadah itu tidak dibenarkan untuk kita ini menjadikan wakil dalam ibadat. Ibadat yang solat lah. Contohnya kita semayang, Allah penatnya dah tarawih ni. Awak tolong wakil saya dah buat 4, awak buat lagi 4. So awak bila angkat takbir tu usolli sunnat tarawih li untuk kawan saya ni Mula penat dah dia. Lepas tu awak buang kat takbir, buat untuk saya. Tak boleh. Solat tak dibenarkan. Puasa tak ada juga. Dalam banyak riwayat kata puasa itu tidak perlu diganti oleh orang lain. Zakat orang lain bayarkan untuk kita, itu maksudnya kita tanggungan dia. So hajilah satu-satunya amalan yang dibenarkan untuk dibuat amalannya, tapi bukan niatnya. Niatnya itu oleh orang yang sepatutnya dia dapat itu. Kita tidak boleh buat amalan itu bagi pihak macam itu sahaja. Dia mesti ada ni. Kita kurban.
Kita mesti serahkan niat kita kepada tukang korban kita itu. Diwakilkan. So, nak menunjukkan wa innama likulli mri'in ma nawa. Okey? So, itu perkataan yang kita tengok hari ini sehingga likulli mri'in ma nawa. Ayat seterusnya adalah al-hijrah. Kita berhenti dekat hijrah. Okey, kita berhenti dekat hijrah. Sebab hijrah ni ceritanya panjang. Hijrah ini dalam bahasa Arab bermaksud daripada perkataan hajara. Ha, jim, dan ra. Dalam bahasa Arab, hajara bermaksud meninggalkan sesuatu. To left something behind. Itu maksud hajara. Untuk kita tinggalkan sesuatu. Ini hajara. Hijratan adalah perbuatan meninggalkan sesuatu. Dalam agama kita ada 8 jenis hijrah. Dalam agama kita ini ada 8 jenis hijrah. Hijrah yang pertama adalah hijrah sahabat Nabi daripada Mekah ke Habsyah. Ini kita biasa dengar. Nabi sebelum hijrah ke Madinah, Nabi suruh sahabat pergi hijrah ke Habsyah. Okey? Hijrah ke Habsyah ini dibuat oleh beberapa orang sahabat Nabi, diketuai oleh sepupu Nabi Ja'far bin Abi Talib. Pergi ke negeri Habsyah, negeri yang Nabi tak pernah pergi. Tapi Nabi sebut kepada sahabat begini, pergilah kamu ke negeri Habsyah, di sana ada seorang raja, raja yang beragama Nasrani yang sangat adil, namanya Najashi. Orang Habsyah ini orang kulit hitam, orang Ethiopia. Kalau sekarang ni kita panggil negara tu Ethiopia lah. So, Nabi tak pernah pergi negara ni. Tapi Nabi tahu orangnya beragama Nasrani, Nabi tahu rajanya beragama Nasrani, bahkan Nabi tahu rajanya bernama Najasyi. Ini kehebatan Nabi punya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya sahabat-sahabat ini pergi ke negeri Habsyah. Nak pergi ke Habsyah ketika itu tak boleh berjalan kaki, kena naik kapal sebab dia jauh. Maka mereka ini naik kapal dan pergilah sampai ke Habsyah dan berjumpalah dengan Raja Najasyi. Sebahagian sahabat ketika itu duduk di Habsyah. Ini kelebihan Habsyah. Ini kita biasa dengar. Ada banyak cerita-cerita yang kita biasa dengar. Antaranya kisah Nabi, kisah sahabat, dan banyaklah kisah-kisah yang biasa kita dengar. Ini kisah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah antara yang kita biasa dengar cerita pasal hijrah Nabi SAW. Nabi ini bergerak. Nabi beritahu kepada Abu Bakar As-Siddiq pada waktu tengah hari panas. Nabi datang ke rumah Abu Bakar. Dia kata, Abu Bakar, saya nak beritahu, saya nak berhijrah malam ini. Abu Bakar tanya, Ya Rasulullah, wa ana ma'ak. Saya dengan Tuan ke? Sebab apa? Sebab orang Islam di Mekah ketika itu, semua dah pergi hijrah. Maka anak-anak Abu Bakar tanya kepada Abu Bakar, wahai ayah, apa pasal tak pergi hijrah lagi? Semua orang dah pergi. Abu Bakar kata, saya menunggu kod-kod Rasulullah nak ajak saya pergi sekali. Saya nak pergi dengan dia. Tapi saya malu nak tanya dia. Takut-takut saya tak layak. Ayah dia kata. Jadi saya tunggulah kod-kod Nabi ajak. So bila Nabi ketuk pintu rumah Abu Bakar, Nabi tanya, saya dah dibenarkan oleh Allah untuk berhijrah. Apakah soalan Abu Bakar? Wa ana ma'ak. Ya Rasulullah, saya sekali ke? Maka Rasulullah kata, iyalah, sebab itulah saya datang rumah awak ni nak beritahu. Dan maka seronoklah Abu Bakar dan dia pun prepare lah nak pergi hijrah dengan Nabi. Nabi pun pergilah ikut jalan nak pergi hijrah. Dalam masa yang sama, Abu Jahal dah prepare nak bunuh Nabi. Dan akhirnya Nabi keluar. Kita biasa dengar cerita ini. Dan bila Nabi keluar daripada Mekah itu, Nabi keluar mengikut jalan yang agak jauh daripada tempat biasa. Dan dan Abu Jahal, dia upah orang pula untuk track Nabi bila Nabi keluar ini. Bila dia tahu dia ni terlepas Nabi untuk bunuh, dia track orang. Di setiap border Mekah itu ada orang jaga. Immigration lah. Unit immigration Mekah ada jaga. Dan antara unit immigration ni ada satu unit, dia ni unit tracker. Dia ni unit anjing pengesan. Tapi dia tak pakai anjing lah, dia pakai orang. Orang tu yang kesan. So, antara orang yang popular adalah seorang lelaki bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni dia sangat-sangat hebat track orang. Dia tengok tapak kuda itu, dia boleh tahu. Dia boleh tahu tapak kaki kuda tu jalan arah mana, ikut speed macam mana. Semua dia boleh detail. Dia tahu, memang betul-betul punya tahu. So, dia ni tracking
Dia tahu jalan Nabi pergi mana. Maka dia track sampailah dia jumpa Nabi. Dia berjaya dapat Nabi. Maka dia kejar speed daripada belakang. Tiba-tiba bila dia speed je, gerbuk, kuda dia jatuh. Dia tak puas hati. Dia cakap, ini first time kuda dia jatuh. Dia pun pelik. Apa salah ni? Habis minyak ke apa kuda ni? Tak tahu je apa yang jadi. So dia bangun balik, naik balik atas kuda. Dia speed lagi, kejar balik Nabi. Nabi naik unta je. Nabi tak naik kuda. Nabi naik unta. Dia kejar lagi, gedebuk lagi sekali jatuh. Lagi teruk daripada yang first. Maka dia pelik lagi. Ni ajaib ni. Aku tak pernah jatuh kuda. Ini macam mana ni boleh jatuh ni? Maka kali ketiga dia naik balik kuda, dia speed lagi sekali. Dia speed dan akhirnya dia jatuh lagi teruk daripada yang kedua dengan yang pertama tu. Dan last sekali dia panggil Nabi daripada jauh. Berhenti, berhenti, dia kata. Sudah, aku tak nak kejar dah. Sebab dia kata, ini orang kalau 3 kali saya sudah jatuh, ini orang mesti pakai punya benda. Saya takkan boleh kejar sampai bila-bila punya. Jadi saya kena berhenti kejar lah. Dia cakap, ini tak guna pun kejar. Nabi ni, dia mesti pakai something. Dia tak boleh nak pergi mana pun. Jadi dia kata dekat Nabi, berhenti, berhenti. Maka Nabi pun berhenti dan Nabi tanya, dia berjalan dekat Nabi. Bila Nabi berjalan itu, uh, Suraqah jalan, Nabi sebut kat dia, apa perasaan kau kalau engkau dipakaikan satu mahkota Kisra daripada kerajaan Parsi. Masa itu kerajaan yang paling hebat adalah kerajaan Kisra lah daripada Parsi. Ataupun kerajaan Rom, dia kata. Nabi kata. So apakah jawab? Dia bayangkan pada zaman ini, orang kata kat kita, kita datang orang, apa kata awak kalau saya bagi awak duduk dekat White House? Kita kata, uish, inilah yang macam punya level ni. Masalahnya, Suraqah ni dia kata, engkau tu, wahai Muhammad, kau tengah lari ni. Macam mana kau boleh janji kat aku nak pakai benda tu pula? Dia kata, ya, aku janji kat engkau. Kau akan pakai satu hari nanti. So kalau kita dengar tu macam, yelah, yelah. Tapi tak, Suraqah ni orang yang sangat-sangat menjaga janji. Dia keluar surat. Dia keluar kertas, dia keluar pen. Tulis, dia kata. Dia pun tulis. Nabi berjanji satu hari nanti aku akan pakai pakaian Kisra Parsi untuk aku pakai dekat ni. Dia dah tulis, dia kata kat Nabi, sign. Nabi pun sign. Dia pun sign. Simpan dalam poket dia. Dan dia balik. Setelah berpuluh-puluh tahun Rasulullah SAW meninggal, kerajaan Islam akhirnya berjaya menjatuhkan kerajaan Kisra Parsi dan menjatuhkan kerajaan Rom. Pada zaman Umar Al-Khattab, mereka masuk ke negeri Palestin, duduk di Masjidil Aqsa dan mereka mendapat semua harta-harta. Ketika itu Suraqah bin Malik sudah pun tua. Dia tak lagi jadi unit untuk buat trekking. Tak ada. Masa itu dia hanyalah unit masak-masak aja kot. Sebab itu je dia punya specialty dah makin tua kan. Dia duduk belakang-belakang aja. So dia tak adalah duduk depan-depan lah. So habislah semua harta dah dapat, mereka ni bincang macam mana kita nak bagikan harta ni. Harta pembahagian perang. Tiba-tiba Suraqah datang daripada belakang, dia bawa surat. Itu pakaian diraja tu saya punya, dia kata. Maka sahabat lain semua gelak. Suraqah, awak tu unit masak saja. Unit catering dan lain-lain. Tak payahlah minta benda-benda mahal. Dia kata, jangan, dia kata. Nabi janji dengan saya dulu. Nabi janji dengan saya dulu. Saya mesti kena pakai. Orang kata, jangan membohong. Dosa. Nabi dah meninggal dah. Kata, saya ada surat. Ada tunjuk surat. Dia pun keluar surat. Umar baca, Umar menangis. Umar kata ketika lelaki ini, Rasulullah, keluar daripada bumi Mekah dalam keadaan gelap malam, mencari jalan ke bumi yang baru tanpa mengetahui dia ini mampu sampai ataupun tidak, dia boleh berjanji kepada lelaki ini yang lelaki ini akan pakai pakaian ini. Kau bayangkan wahyunya itu bagaimana? Hebatnya Nabi itu. Ketika dia pergi hijrah itu, tak confirm sampai lagi. Tapi dia boleh janji kepada Suraqah bin Malik ini. Akhirnya Suraqah bin Malik dapat pakai baju tu. Gembira dia. Dia pun tayang kat orang semua. Umar pun kata, okey, bagus, bagus, bagus. Umar kata, okey, dah habis pakai? Dia kata, dah habis. Cabut balik. Terkejut Suraqah. Apa dah cabut?
Sebab Nabi tulis dalam surat ni suruh pakai saja. Nabi tak kata kau ambil. Dia kata, oh ya ke? Cabut balik, bagi balik. So orang lain pun dapatlah benda itu. So itu cerita yang kedua. So saya sebut tadi hijrah ini ada 8 kategori. Yang pertama tadi daripada Mekah ke Habsyah, yang kedua daripada Mekah ke Madinah. Lagi 5 kategori kita akan cerita dalam kuliah yang akan datang, to be continued. Sebab ceritanya semua panjang-panjang. Kalau saya cerita sekarang ini, habis kita nanti, habis pukul 12 insya-Allah. Esok tak kerjalah kita semua. So kita berhenti di sini dulu insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita semua dan semoga Allah menemukan kita dalam bulan Ramadan dan Allah memberikan kita kekuatan untuk beribadah dalam bulan ini dan Allah memberikan kita pahala yang sangat-sangat banyak di atas amalan kita ini. Aku ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya tak buka soalan kot, tapi nanti kalau ada soalan bolehlah pas-paskan. Saya ni takut nak ambil soalan orang, takut nanti jawab ke laut entah mana-mana tak saya pergi. So lebih baiklah tak buka soalan. Tapi kalau ada soalan, saya cuba check dulu jawapan, nanti saya bagi jawapan macam itulah. Saya takut nak jawab secara depan-depan ni. Kita ni nanti kan jadi sesat kita nanti sekarang. So lebih baik saya ambil jawapan bertulis dulu. Saya check dulu nanti saya bagi balik kat semua. Okey? Okay, Setakat itu baik. sahaja. Aku lumma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. amin. Terima kasih Oke, Ustaz. terima kasih. Assalamualaikum. Allah.